Okay. Bukalah kamera. Aduh. Alamak. Okay lah, demi doktor lah. Allah Akbar. Kita boleh start tu? Okay, boleh. Sorry Baik, lambat tadi ada discussion. Saya ada discussion dengan doktor di luar tadi. Tak apa. Okay. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada doktor dan rakan-rakan seperjuangan. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan pasal konsep idea yang telah kita orang buat. Okay. So kita ada main component yang dilukis oleh Irfan, mechanical system saya, Akmal, Lemon system Ernie dan juga pick up point disediakan oleh Hazura lah. Sekejap. Semula-semula? Okay. Saya nak tengok ni sekejap. Body Irfan, mechanical system Akmal, payment system Ernie, pick up point Hazura. Betul. Okay. So kita akan mulakan dengan payment system lah, which is how money being handled. Okay. Betul nampak tu? Nampak. Ke kecil? Tapi tak. Kenapa tak buat satu slide? Zoom. Ini Ernie je pasal lah ni doktor. Dia nak buat macam ni. Sebab kalau tak nanti slide banyak. Tak kira lah. Slide banyak tapi laju okey je. Okay, nanti saya improve. Okay doktor, so kita teruskan Okay. Okay, so yang first payment system which is coin acceptor. So dekat sini kita nampak dia punya bahagian atas dia. Okay, which is dekat bahagian atas ni kita akan lubang pertama ni adalah lubang di mana kita masukkan coin duit shilling. And then lubang kedua ni adalah reject shoot. Di mana duit yang reject sama ada tak ori ataupun bukan duit daripada mata wang Malaysia akan drop keluar dekat bahagian bawah ni lah, reject shoot ni. Okay, so ni dia punya sistem dia. First of all, duit akan masuk melalui insert coin section and then dia akan bergolek pergi ke electromagnet, di mana dekat bahagian electromagnet ni dia akan detect metal type dia and identify the coin type and sort it into columns. Okay, if fixed then dia akan drop pergi ke reject shoot lah. Okay, kalau tak semua okay, dia akan drop pergi dekat light sensor which is to measure the size and control retracting gates. Okay, retracting gates ni yang mana? Retracting gates ni lah yang kat bawah ini. Yang ini, yang macam tempat buka ni. So function dia adalah untuk receive input from control system to retract, which is input dia adalah duit shilling lah. Okay, and then duit tu akan, kalau contoh duit tu 50 sen, and then dia akan bergolek and then dia akan pergi ke dengan kolom pertama ni, which is duit 50 sen yang kita akan set dah ni untuk saiz berapa sekian. Okay, dan ni adalah coin storage. Okay, and sekiranya customer ada balance, so nanti dia akan buka yang dekat bahagian bawah ni mengikut balance dia lah. Contoh kalau 10 sen, kalau 20 sen, 50 sen. And then dia akan drop pergi ke balance punya chute section dekat bahagian bawah nanti. Okay. So untuk yang design B ni dia tak ada beza sangat, semua sama kecuali coin storage dia lagi besar lah. Kat sini kita nampak ada 4, tapi yang dekat sini kita nampak, belah kiri ni kita nampak ada 3, tapi dekat bahagian kanan ni ada 4 punya storage. Apa yang membezakan dia 4 dengan 3 tu? Kalau coin kita ada 50 sen, 20 sen, 10 sen, 5 sen. So maknanya duit 5 sen boleh accept lah dekat yang dekat P ni. jenuh pula. Okay. Design. Okay. Okay. Patutnya kena highlightkan yang tu, Rafiq. Highlight kan? Highlightkan yang coin storage ni, you kena bracket, you tulis 50 cents, 20 cents and 10 cents kan. Kalau yang belah sini dia 50, 20, 10 dengan 5. So adalah dia punya different. Faham? Okay, tu je untuk coin punya ni. So second one is bill acceptor dekat bahagian ni.
Okay, ni ada bill acceptor. So bill acceptor ni dia dah ready made dekat pasaran. Ada kata kalau kita nak pakai untuk ringgit Malaysia, so kita kena beli ringgit Malaysia punya lah. Kalau kita pakai negara lain, mata wang lain, dia ada mata wang dia sendiri. And then dekat sini dia ada deep switch ni. Deep switch ni ada function dia untuk kita control dekat mesin ni untuk dia accept duit apa. So dekat sini dia ada 5, which is kita ada RM1, RM5, RM10, RM20 dengan juga RM50. So since kita jual face mask, and then kita akan off 50 dengan 20. So kita akan accept RM1, RM5 dan RM10 mungkin. Okay, dekat sini ada tempat insert notes situ. And then bawah adalah dia punya cache storage. Yang kalau nanti kita akan tengok yang dia betul-betul dekat bahagian bawah coin ni nanti. Notes ni nanti. Okay. Saya teruskan pergi kepada display. Kita akan guna 1x4 Arduino keypad. Which is display ni kita akan tunjuk lah dia punya berapa barang dekat dalam ni, ataupun kita akan alu-alukan dia ke welcome to our machine ke sebagainya lah, kita punya display. Dan juga kita akan letak dia punya insert amount duit yang dia masuk dan baki yang dia akan dapat lah dekat sini display ni. Seterusnya kita akan bergerak pergi ke keypad. So kat sini keypad ada 2, satu design yang A ni, satu lagi yang design macam ni. So saya akan bergerak kepada yang design A ni dululah. Okay, keypad ni ada function dia untuk kita control sama ada dia nak beli barang jenis 1 ataupun jenis 2, enter dan juga cancel. Okay, yang membezakan keypad yang A ni dengan keypad yang bawah ni adalah dia punya structure dia, which is yang keypad A ni dia lebih kepada flat punya surface. Sekiranya dia macam rasa tak rasa je dia tekan tu. So yang bawah ni kita dapat rasa dia punya tekanan lah, pressure untuk tekan tu ada lah. Okay tak? Okay. So kita pergi kepada dia punya Arduino system, kita punya CPU. Okay, function Arduino ni adalah untuk control the programming of the payment system, and dia punya motor lah, semua sistem nanti Arduino dia akan program nanti lah. Okay. So next, so ini adalah dia punya sistem punya mekanism. Okay. So yang untuk yang bahagian A ni, sketch A ni, dia menggunakan display yang sama. Keypad yang jenis rasa tak rasa tu, dia punya bill acceptor. Okay, yang kat bill acceptor ni betul kan, bila duit tu masuk, nanti dia akan masuk dan dia akan drop pergi ke bahagian bawah ini lah. Dia akan masuk and then drop pergi bahagian bawah menggunakan daya gravity. So senang cerita, Kalau duit penuh? Duit penuh nanti dia akan ada sensor lah, tak silap saya. Dia akan ada sensor. Ataupun dia tak Tak akan silap saya, awak yang design kan? yang ni. Ni. Bila duit penuh, nanti dia akan ada sensor dekat bill acceptor tu. Dia akan bagi input dekat control system Arduino. Bila dia dah dapat notification yang dia penuh, bill acceptor akan tukar function reject semua duit yang orang masukkan. Same goes to kalau coin kita kosong. Coin storage. Lepas tu lagi satu yang untuk cash punya acceptor ni, dia tak sort ikut mata wang lah. So dia akan campur RM10, RM5 semua dekat dalam ni. Okay. And then kita punya coin acceptor. So keempat-empat mechanical system ni, electrical system, dia akan connectkan dekat Arduino kita, and then Arduino kita akan powered by power supply lah. Okay. Yang membezakan design A, sketch A dengan sketch B ialah kita punya keypad ni, which is yang belah yang A kita guna keypad Arduino, yang satu lagi yang design B kita guna push button, and then dia punya coin storage lah. Yang belah sketch B ni dia lagi besar berbanding dengan sketch A, yang which is dia lagi kecil lah dia punya storage capacity. Okay, betul? Okay. Okay. Okay, so kat sini kita ada highlight dia punya advantage dengan disadvantage. Sketch A ni kita gabungkan ketiga-tiga tadi lah, keypad, dia punya coin storage dengan dia punya keypad dengan dia punya coin storage ni.
Okay. So untuk keypad, untuk Sketch A tadi dia lebih compact, and then dia punya size untuk coin punya acceptor tu dia lagi small, and then kecil lah. Untuk Sketch B, dia boleh simpan banyak duit, banyak duit shilling sebab dia punya size yang besar, and dia ketinggian dia tu rendah sikit nak comparekan dengan yang Sketch A tadi, and dia punya button untuk keypad dia friendly lah pasal kita dapat tahu sama ada kita tekan ataupun tak tekan kita punya keypad tu. Okay. Disadvantage untuk Sketch A untuk bahagian keypad, dia not user friendly sebab kita tak boleh nak pastikan yang kita dah tekan ataupun tidak. Okay. And then dia untuk coin storage dia pula dia store less coins. Okay. Untuk Sketch B, dia menggunakan banyak space, banyak ruang untuk kita letak dia punya coin punya acceptor. Okay. So kita bergerak kepada mechanical system. Kita basically ada dua mechanical system. First, suction cup, and then second one is dual spring coil. Okay, untuk suction cup, saya zoom sikit lah. Okay, kat sini kita boleh nampak ada motor, and then ada gear ni lah. Yang bulat-bulat ni semua gear tu. Gear. Okay, so nanti bila duit dah masuk and then customer dah tekan button apa semua. So kalau yang suction cup ni nanti dia akan pusing dekat motor bahagian tengah ni, dia punya main gear ni, and then dia akan transfer dia punya energy ke kiri dan kanan punya gear, and then kiri dan kanan punya gear akan transfer pula energy dia tu kepada yang gear yang dekat tengah-tengah ni yang mengontrol kita punya suction cup ni ke naik atas dan ke bawah ataupun turun ke bawah. Okay, kalau dia akan ni adalah keadaan normal dia, and then bila dia nak tarik barang, so nanti suction cup ni akan naik ke atas lah secara sama rata. Kiri dan kanan dah balance, so nanti dia akan naik ke atas, and then dia akan melekat, dia akan tarik face mask tu untuk drop down ke bawah. So yang dia punya pressure ni akan kita control dekat Arduino lah, sama ada motor ni nak pusing berapa laju, perlahan ke cepat ke, lama mana untuk dia ke atas dan ke bawah tu dia ada gap masa ke, nanti dekat Arduino kita akan setting lah. Okay, betul? Okay. So kita bergerak kepada dual spring coil. So kat sini kita mula konsep dual spring coil satu motor, which is kita pair lah. Pasal kalau kita letak satu spring coil satu motor, takut nanti bila face mask tu bergerak ke depan, saya takut dia bergesel dengan yang sebelah punya face mask. So nanti dia menyebabkan face mask tu tersangkut dan face mask tu tak drop down ke bawah. So kita gunakan dua supaya pressure kiri dan kanan dia seimbang dan dia lagi selamat lah dan lebih kukuh untuk dia drop ke bawah. Okay, so kat bahagian sini kita ada zoom in dekat bahagian motor ni, which is kita akan nampak satu bahagian ada motor, ada satu bahagian lagi tak ada motor, tapi dia punya gear adalah connected. So dia akan memastikan yang dua-dua ni pusing lah dalam masa serentak. Okay, betul? Okay. So bahagian bawah ni kita ada enhance sikit, which is kita letak transparent board, yang mana fungsi dia adalah untuk memastikan face mask tu jatuh ke bawah tanpa tersangkut dekat bahagian bawah-bawah dia ni. Dia punya spring coil yang bahagian tikat-tikat bawah dia ni. Sebab bila face mask tu ringan, nanti bila dia turun ke bawah, takut dia berayun and then dia akan masuk dekat bahagian tengah-tengah antara ruang ni lah. So itu adalah function transparent board untuk memastikan dia tak sangkut dekat bahagian spring coil yang lain-lain. Okay. Okay, untuk advantage untuk suction cup, dia minimum cost to build pasal dia simple, dia menggunakan motor, gear dan juga suction cup tu lah. Simple operation, ringan, light and can be put on small place. Okay, untuk sprinkler pula, kita boleh letak banyak face mask, and then kita customer, buyers, dia boleh tengok sama ada face mask tu jatuh ke bawah ataupun tidak. Pasal dia lebih transparent punya ni. Okay, disadvantage dia pula untuk suction cup, kita kena tahu pressure required to make sure that mask tu attach on the cup and can be pulled down. Okay, untuk spring coil, dia require more space and possibility untuk mask tu stuck semasa dia tengah jatuh ke bawah tu adalah tinggi. Pasal dia ringan. Okay, so kita bergerak kepada pick up point.
design ID1 dengan ID2 ni yang membezakannya ialah yang design A ni dia ada untuk lead close, which is bila kita tak, mesin tu tak digunakan, dia akan tutup dekat bahagian receiver dia. Okay, untuk ID2 dia tak akan tutup dekat bahagian receiver dia lah, dekat bahagian bawah ni dia tak tutup. Okay, so kat sini saya zoom in sekejap. Ni adalah face mask ya, bukan sejadah. Ni adalah face mask. Okay, and then bila face mask tu dia akan slide ke bawah, and then kat sini ada sensor yang kita gunakan ialah PIR motion sensor. Okay, nanti dia akan detect face mask ini dan dia akan masuk ke lubang yang bawah ini. Okay, and then bawah ni akan terus connect dekat kita punya open lid lah. Lid akan open and then kita boleh ambil face mask kita. Okay, ini adalah keadaan di mana bila lid tu close, bila kita tak gunakan mesin. And sebelah sini adalah bila dalam keadaan yang mana kita gunakan mesin tu dan akan mengeluarkan face mask dekat bahagian bawah ni lah. Okay, lid ni akan open. Macam tu. Untuk yang design yang ID2 ni, dia tak ada open tutup, dia akan terus bergolek ke bawah, dia akan terus turun ke bawah menggunakan PIR motion sensor. And then, dia tak ada lubang. So kiranya dia akan terus masuk, selup tangan masuk dalam. Okay, okay. Okay. So kita bergerak kepada last, which is body design. Okay, untuk design yang pertama ni kita orang mengambil idea daripada sebuah peti ais, di mana bawah ni kita akan nampak ada kaki stand dia. Okay, dekat bahagian atas ni kita boleh nampak dia punya handle pemegang. Okay, dekat bahagian kanan sebelah sini kita akan nampak ada satu, ni ada display dia, ni ada keypad, ada notes punya sector and coin sector, and balance nanti kita akan letak dekat bahagian bawah ni lah. Bahagian bawah ni kita tertinggal, and then yang ruang ni adalah pick up point kita. Okay, ni adalah dalam keadaan front view, and then bahagian bawah ni adalah full view, bahagian kiri kanan. Kalau doktor nampak yang bahagian kecil macam bulat ni, okay, function bulat ni adalah untuk kita akan buka kita punya mesin ni untuk refill mask ataupun kita punya maintenance dari segi duit punya capacity lah. Okay, so kat sini ada kita punya side view. Okay, jadi dia punya lakaran bahagian dalam ni lah. Okay, bahagian atas sekali for sure display, bawah dia ada keypad, kita ada wheel acceptor and crown acceptor and also pick up point, and then dekat bawah ni pun kita akan letak kita punya balance punya acceptor lah, balance punya refund punya tempat lah. So sorry. So dekat bahagian sini kita ada storage yang mana kita orang buat ni besar. So bahagian storage ni besar pasal kita tak tahu lagi sama ada kita nak pakai spring coil ataupun kita pakai suction cup. So kita just letak besar saja. And then for sure kita powered by power supply lah dekat bahagian bawah ni. Gitu. So bergerak kepada design yang kedua. Ya, dimension ni apa kan ni? Dimension apa kan? So yang design kedua ni kita mengambil design rumah. Pasal dia nampak macam pondok rumah ni. So dekat bahagian kiri ni yang doktor nampak macam bentuk petak ni adalah kita punya letak information lah dari segi branding mask ataupun apa yang kita letak dekat dalam mesin ni, dan termasuk include dia punya price sama ada RM1 ataupun RM2 lah, kita akan letak dekat bahagian kiri yang ni. Okay, bahagian kanan ni kita ada display, kita ada keypad punya number, coin, note accepted, coin accepted, and also kat bahagian bawah ni nanti kita akan tambah dia punya balance punya tempat lah. Okay, so yang kat sini yang doktor nampak macam tingkap ni adalah tempat di mana kita akan letak customer boleh nampak lah dekat setiap tingkap ni ada apa. Mungkin tingkap pertama ni face mask, yang ni mungkin hand sanitizer, ni face shield ke dan sebagainya lah. So bahagian bawah ni adalah pick up point kita. Ni adalah pandangan daripada front, and then ni adalah pandangan daripada full 3D punya view lah. Okay, so kat sini dia punya side view. And then untuk punya display, kita ada display, keypad, bill sector, coin sector, and also nanti bahagian bawah kita akan letak change balance ni lah, pick up point and power supply. And also kita ada storage yang besar untuk kita letak barang kita lah. Yang display keypad sector ni dia tak gabung dengan yang besar tu. So kiranya yang
bahagian sini ni memang semua kat bahagian sini. Arduino semua kat dalam ni lah. Yang dekat bahagian besar ni memang 100% kita punya produk, which is face mask lah dengan dia punya mesin tu saja. Yang lain-lain semua dari segi display, keypad semua kita yang design ni dia akan letak dekat bahagian luar. So dia akan terpisah. Gitu. Okay. So untuk dimension, ni betul. Okay, untuk dimension, kita punya long untuk body ni adalah 100 cm plus minus. Demi ketinggian juga 1 cm plus minus. Dalaman pun sama, 50 cm plus minus. The thickness of material maksudnya tebal bahan dia tu, tebal body tu adalah 2 cm plus minus. Kita orang suggest untuk menggunakan material aluminium because of dia punya harga yang lebih murah dan juga lebih ringan. Okay, so kita dah sampai ke bahagian akhir, which is analysis yang kita dapat daripada gathering the concept design. So first, the device is in medium size and it is portable design. And kita kena make sure that the main component need to work together without problem. Bila kita dah assemble dia nanti, dia boleh bekerja dengan sempurna lah. So, sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, baik. Saya ada beberapa komen. Cuba pergi dekat mula-mula sekali. Ni lah. Sekejap Nampak kata? Okay. Cuba pergi dekat slide kedua tu. Kan you dah assign kan setiap orang akan buat bahagian yang mana. Saya nak tahu siapa buat part. Oh ni. Mana? Okay. So dalam kita kata you punya vending machine ni, you bahagikan dia kepada 4 bahagian, which is ada kita kata 4 bahagian utama, which is body, dia punya mechanical system, and then dia ada payment system and pick up point ni dia apa Is it the same with body ataupun dia Tak betul. dia pick up point ni dia sistem ke apa? Dia lebih macam sistem body ke? Cuba buka balik yang dekat idea punya pick up point tu. Ini. So pick up point ni dia apa? Dia kalau saya tengok ni dia sebenarnya is a part of the structure kan? Body dia kan? Ke dia punya sistem, pick up point system. Saya tak faham kat sini. Lura. Untuk design. So sepatutnya you kat sini you kena highlight kan dia punya control system lah kan. It's not that body sebenarnya. Betul tak? Okay, betul kan balik Afiq, Akmal pergi balik dekat yang tadi tu. So, tukar control system. So boleh je secara keseluruhannya you boleh namakan is a product control system sebab secara overall kan proses flow dia dari awal sampai habis you mesti appoint someone to buat benda ni, betul tak? Okay. So bila kita tengok kat sini is a body and mechanical payment system, you also can consider one, dia tak mechanical sangat lah cumanya dekat sini body and mechanical system ni dia ada 2 bahagian yang which is you boleh design sendirilah. Maksudnya payment system is a custom made, you cari tadi yang apa, bila punya acceptor dengan coin acceptor, sebenarnya benda tu you boleh je beli seketul kan, betul tak? So
kat sini you tak perlu pun design benda tu because it's already custom made. You boleh letakkan gambar yang already in the market yang you rasa this is suitable, then you letakkan this is the concept idea number 1, and then you letak lagi yang lain idea concept number 2 dan apa sebagainya lah. Tapi you kena tengok jugalah harga dia kan, sebab you kena ingat benda ni you diberi bajet sebanyak RM350. So kalau you spend untuk bila acceptor atau coin acceptor tu dah 100-200, you tak spend money tu wisely lah kan, betul tak? Sebab you nak beli body structure lagi dan sebagainya. So masa you nak pilih konsep idea tu, you kena consider that lah. Bila saya tengok yang last kali body structure, sebenarnya pada peringkat konsep generation ataupun idea generation ni, dia kena you tak boleh design dia secara, you tak boleh macam idea nombor 2 ni kan, yang macam rumah ni kan, you dah design dia complete. You tak boleh design dia complete sebab bahagian you hanyalah structure saja. So you tak boleh includekan semua. Ada bila acceptor sistem dia tak boleh. So you kena, bila kita kata kita buat structure, you kena design structure saja. So kiranya nanti yang display semua ni kita kena padam balik lah. Ya, sebab nanti bila part is a combination part by part tu. Betul faham? tak? So sekarang ni you cuma listkan contoh macam tadi body tadi siapa yang buat? Irfan buat. Okay, contoh body tu structure of the body vending machine. Irfan buat konsep satu yang tadi tu kan, gambar yang petak tu kan. Okay, and then dia list lah apa material dia, bentuk dia apa semua, dimension dia apa semua kan. And then kat sini ni you tak boleh lah letak bila ke apa semua sebab you tak tahu lagi because you itu dah masuk part kedua dalam bila you nak combine idea 1 plus dengan idea 2 daripada payment system. Betul tak? Betul, tu yang untuk drawing nombor 4 tu kan? Tak payah macam tu. Apa-apa? Itu untuk drawing nombor 4 Yang tu tak payah buat tu. Sekejap saya cuba lukiskan. So kalau kita buat, maksudnya dalam kat sini untuk body, you ada 2 idea je kan, betul tak Irfan? Dalam fikiran saya ada 2 je. Ada banyak tapi sebab saya tak pasti sama ada idea lain tu boleh masuk dua-dua mechanical system ke ataupun tak. So you kena buat dulu because it's an idea. It's not the stage that you buat analisis. You tak boleh buat, bila kita kata idea, you kena bagi dulu semua idea tu. Sebabnya tahap menilai tu bukan dekat sini. Bukan dekat sini. Kiranya bagi sebanyak mana yang boleh lah. Ya. Kejap saya cuba. Apa dia punya ni macam type 7.
doktor. Hmm. Untuk PRK ni doktor terlibat kan? Tak ada. PRK tu apa? PRK-VP. Oh, tak ada. Kenapa saya terlibat? Tak ada lah. Bukan ada. tu bawah Dr. Bila Nadlin? tanya je kod-kod. Tak ada. Jangan marah. Tak marah. Tu bukan portfolio saya. Tu portfolio Dr. Nadlin. Ah, Saya menguruskan hal ehwal Plagiar. ni apa nak kata, akademik, hal akademik saja untuk pelajar diploma. Azura ada niat nak bertanding doktor. Apa? Hazura Azura dah ada jadi niat, MVP. dia ada niat nak bertanding. Okey dah. Tadi. Kan? Kita dah support nampak? dah. Doktor betul tu. Okey lah tu. Nampak Nanti boleh jadi Azura. calon. Nanti kalau pointer bagus kan kita boleh cadangkan jadi calon pelajar anugerah pelajar ke. InsyaAllah boleh. Azura Boleh, boleh. tak dah lah. Sekejap saya cuba sharekan. Yang budak Islam tu dah settle dah doktor. Apa? Budak Islam tu. Aduhai. Tak dengar cerita dia tak masuk kelas juga. Tak gila dia. Tak tahu lah. Tunggulah nanti. Hari tu ada lecturer nak suruh dia drop dah. Panggil dia. Okay. Bagi saya ni sharekan saya punya ni. Dah. Saya dah stop lah. Macam mana tu nak share kan? Dia bagi gambar. Saya share. Tak, sebabnya saya tengah ni. Tentu balik ke phone. Saya Masukin pakai, depan lampu, saya nak draw atas saya punya ni. Kamera depan iPad. lampu. Doktor share screen kat iPad lah. Tak boleh sebab awak. Tu. Tu boleh. Tu boleh. Okay, nampak? Wow. Wow. Uish. Doktor dah banyak lah. Okay, nampak? Sekejap Sebabnya nak kena tulis ni nak kena pakai whiteboard. Patut kita meeting di depan doktor. Nampak besar kan? Nampak. Okay, kita kata apa tadi kan, contoh bahagian pertama you buat body. So mungkin kat sini B1 kata idea B1 contoh ini you punya structure of the body kan. Mungkin you kata sini ada window lah. And then you bagilah dimension dia berapa apa semua kan. And then idea kedua B2 tak tahu macam mana you buat tadi macam ni. Macam rumah. Ni baru body kan. Tadi lepas tu kita kata apa tadi part lagi yang you ada. Payment system. Payment system. So idea macam mana nak buat sini, kita buat A lah senang. A1 sini A2. So idea B1 payment system tadi you pakai coin kan? Nuts and coins.
Okay, tak tahulah macam ni lah lebih kurang. Lepas tu Baik. idea V2 ni kita kata coin. Ni bila. Yang ni you tak payah lukis sebab produk ni dah custom made. You letak je lah. Aha. Bila coin dengan bila sistem dengan coin yang ada kat pasaran tu kan. Aha. Okay. And then daripada payment system apa lagi part tadi? Kita gabungkan dia. Mechanical system. Okay. So idea C1 apa mechanical system tadi? Suction cup. Suction punya type kan? Aha. Tak tahulah apa you lukis lah kat sini suction type dia. Saya nampak tadi macam ni lebih kurang. Nampak tangga dengan pokok. Okay, and then tu dia pakai spring, betul tak? Betul. So ada motor then ada spring. Okay. So and then the last one adalah Control system. Control system. control system. Mungkin you ada apa control system tu dia sebenarnya dia tak ada idea kan, dia akan ada satu je control system. You tak buat dia mungkin you akan plan okay mula kita buat macam ni ataupun kalau you ada kalau you ada coin you kena control system dia. Bila orang bagi duit lebih you kena pulangkan duit kan, balance kan. So mungkin control system ni dia tak termasuk dalam kita punya idea concept generation ni. Dia just kita dah buat produk tu baru kita fikir macam mana kita nak control benda tu. So mungkin you boleh tak payah masukkan sebab control system ni mungkin kita akan ada satu je which is one. So bila you nak buat produk konsep idea satu kan, konsep idea you mesti untuk buat produk tu mesti kita buat combination daripada A plus B plus C plus control system, betul tak? So konsep idea satu A1 plus B1 plus C1 plus control system. So kita kena lukis balik aja. Yang A1, B1. Kat sini baru lukis full. Baru lukis full. Yang macam Ipan buat tu. Yang macam Irfan buat tu. Maksudnya body dia apa tadi? Kalau kita kata A1, so dia macam ni lah lebih kurang. And then dia akan ada B ni, dia punya payment system dia apa? Baru you attachkan dekat sini. C dia apa? Baru you bagi tahu dia. And then konsep idea yang kedua adalah A2 plus B1 plus C1 plus ni lah. Yang ni boleh hide je lah dulu sebab ini kita buat bila kita punya produk tu siap. Baru kita akan pergi ke bahagian control kan. So ini A2, B1, C1. So dia akan ada banyak kombinasi lah nanti. Akan ada A1 plus B2 plus C2. Betul tak? So idea 4 dia akan jadi dia akan jadi A2 plus B2 plus C2. So barulah you lukis ni. Kat sini, kat sini, kat sini baru lukis yang macam Irfan lukis tadi tu. So bila kita dah buat ni, barulah kita pergi ke penilaian dia
kan. Kita nak guna POM method kan. Atau HOQ tu apa? Kau tengok House of Quality tu punya tu. Dan kriteria ni barulah you ambil yang tadi tu easy ke apa ke. Tengok hari tu yang lightweight. Satu lagi saya nak tegur berkenaan dengan body tadi. You buat material dimension kan. You pergi tengok tak dekat lab. Berapa you kata you nak pakai aluminium. You kata dia ringan, dia murah. Tapi ketebalan aluminium tu 2 cm. Wih, 2 cm tu mau tak 100 kilo lebih you punya structure tu. Tapi kuat. So it's not, lepas tu you nak gantung dia dekat dinding. You rasa nak pakai skru tebal mana? Nak gantung load yang seberat 100 kg. Betul tak? So you kena tambah lagi satu lagi dekat sini. Betul. Dia untuk ni kita kena gantung ke apa kita dah letak and then dia Itulah. tu portable. Bila kita kata portable, kita kata small, adalah lebih baik kita gantung. Kalau you place dekat atas lantai, macam mana? Dia perlu yang besar kan? So, sepatutnya you kena tambah lagi. Satu lagi adalah apa ni? Kita nak kata construction punya ni kan? Architecture. Dia macam mana cara kita nak attachkan dia. Satu, Nak gantung ke nak letak atas meja apa semua tu lah. wall. Lepas tu kalau nak ni wall, you kena bagi tahulah pakai skru ke, bone dengan nut ke. Faham tak? So ini baru konsep aja. So you sekarang ni, yang you buat sekarang ni adalah baru je sampai sini. You tak buat lagi bawah ni. Sebenarnya ada je, semua tu ada kat situ kan. You kena buat dulu sini and then bila dapatkan tu baru buat penilaian post method tu. Based on design criteria ataupun design requirement yang you dapat masa benchmarking. Ataupun survey. So bila boleh buat sampai yang kat sini? Sekarang dah minggu ke? Sekarang dah minggu Kini untuk next meeting, doktor nak tengok sampai few Sampai method ni lah, sini. sampai habis lah. Few method ni. Sampai kita tahu yang mana ada best. Boleh. Doktor, yang pre-method ni kita buat individually ke kita just nanti Tak, satu je. Macam doktor kata itu kan satu je. so kita Per-method, discuss sesama kita orang and then kita orang akan bagi result dekat doktor lah masa meeting. So maksudnya bila you buat per method ni, you akan tengok based on idea ni kan. Tengoklah kata design criteria you kata apa? Lightweight ataupun easy to assemble. Betul tak? Okay, kalau tengok contoh kita tengok idea contoh kita tengok structure ni kat easy to assemble ni biasanya kita tengok structure lah kita nak buat kan. Sebab yang ni you buat betul tak? Yang payment system ni you beli ready made. Yang ni yang you buat kat lab ni. So you kata easy to assemble. Yang mana easy to assemble? This one or this one? This one. Ini satu. Ni kan? So of course lah markah dia kat sini mungkin 5. Sini berapa? 3 ke kan? Mungkin you punya Likert scale tu 1 sampai 5. Saya tak tahulah. Based on you punya post method. Faham. Okay, boleh minggu depan saya nak tengok sampai sini. Boleh? InsyaAllah. So kira yang A1, A2, yang tambah-tambah ni semua kita kena lukis ke kita just Dia kena lukis sketch macam Irfan buat tadi. Sketch full lah macam yang drawing. Sketch lah, cumanya yang
kalau yang kat sini kan payment system ini kan dah beli kan, tak payah lukis, you letak je lah gambar ni, you plus lah dah dengan ni. Betul tak? Macam mana you nak copy ni bubuh kat dalam tu? Ataupun you nak lukis, nanti dia leceh lah pula. Lukis je yang mana yang kita buat sendiri, yang mana yang kita beli custom made, you letak kat tepi dia, okay this one plus this akan jadi satu produk. Tada, yang tu lah. Okay. Okay. Okay, ada soalan? Betul, next meeting bila? Next meeting. Bila awak boleh siap ni lah? Bila kami boleh siap? Okay. Agak lama. Boleh, lah. boleh. Agak lama tapi kalau doktor bagi tarikh, insyaAllah kami siap. Okay, juga. minggu ni minggu ke berapa? 10 kan? Minggu 10 Saya bagi seminggu lah sebelum 14. sebelum 14. 14. Sebelum 14. 14 Disember. Sebelum 14. Next week Selasa. 2 hari lagi. Allah Akbar. InsyaAllah. 14 Disember kan pergi 14. 14 hari bulan. You Awak dah kena hantar report minggu ke-12 kan? 14 bulan 2 hari lagi lah. Next week. Next week lah. Oh yeah. Aduh. Hantar report bila tu? 12 bulan? 12? Oh, minggu ke-12 eh? Ah. 14 hantar report minggu ke-12 kan? Boleh insyaAllah. Nanti saya akan update lah balik yang tu. Tapi yang report tu sampai yang doktor kata dalam meeting hari tu kan? Sampai final design. Final design je kan? Yang bawah-bawah tu tak payah kan? Sampai bawah-bawah tu apa? kan? Tak yang masih Maksudnya you akan ada metodologi, introduction. lepas tu dekat result discussion tu ada satu lah final design kat situ. Baik, Sebabnya yang lain-lain tu sebenarnya tak buat lagi kan? dia tak nanti tambah bila dah buat development fabrication lah, betul tak? Bila buat fabrication tu nanti akan ada gambar betul punya. You compare lah dengan gambar yang design yang drawing tu. Faham? Okay. Okay. Okay, ada apa-apa lagi? Setakat Tak ada. ni So far tak ada. So far tak ada doktor. Okay lah kalau macam. So macam mana test malam? Senang je kan? Allah Akbar. Jangan sebut doktor. Tak tahu nak balas macam mana. Meniru tak meniru Bukan meniru. Dia bukan Dia meniru doktor. macam Meniru pun tak boleh. Itulah tu. Sampai 3 set ada. Jangan jujur doktor. Menangis so semalam. Saya ingat 2 set je 3 set. Aduh. Takkan lah. Saya kena tanya Liu lah. Pergi bilik member pun memang soalan lain. Aduh, macam mana? Apa? Ada grup sebelah grup lain bincang. Tak tahu lah. Korang jujur, Saya bilik doktor. Saya dalam bilik jujur. Saya Okay, baru tu. satu bilik dengan Irfan tapi tak pernah berbincang bila exam ni. Betul. Ya. Dan ada soalan lain. Dia soalan lain dengan saya. Dan tak kena. Aduh. Mengharapkan nanti malam ni ada sinar lah. Kenapa? Alhamdulillah. Apa malam ni apa? Esok. Petang esok. Petang esok 5 petang. Mengharapkan sama dengan Irfan lah. Apa ada lagi? Yang 3 paper ni tak sama. Ada lagi ya? Ada. Tak apa. Differential question tunggu lagi. Kita tengah tunggu dulu. Yang demi itu doktor buat berapa set sebenarnya? Sebenar-benar lah. Halalan. 3 lah. Ifan dah tahu dah tu. Macam mana 3. Ifan tahu? Oh, Saya sempat dia tembakkan analis. satu rumah. Tak, dia pergi rang satu rumah. Tengok semua. Serang satu rumah. Lepas tu adalah yang sama. Tak ada. Tak ada macam soalan saya dapat soalan paling susah. Awak Tak dapat ada. soalan lain. Lepas tu orang satu soalan- rumah tu dapat soalan yang sama. Soalan Maknanya yang dia- sama tu dia seronok lah. Betul ke so? Tak ada Saya sama tolong juga. Macam set 1, 2 saya tengok dia bagi soalan 1 je lain. Dia bagi sudut, lepas tu VA dengan long.
Lepas tu yang set 2 dia tukar nilai je. Set 3 dia tak bagi sudut tu, dia tu cari. Tu macam saya ni buat apa macam ni. Tak apa. Nanti doktor tolong. Nanti soalan final dia akan lagi macam tu Lagi senang, kan? lagi atas sikit. Oh, lagi susah. Yang lagi senang. Dia bagi susah kat midterm. Senang lah kat final. Itulah sebabnya online kan. Negara Ah. jangan minta online, buat face to face. Face to Oh, face face to face masalah lagi. senang. Soalan face to face lagi susah. Soalan face to face lagi senang. Sebabnya soalan face to face tu memang kita tahu dah you tak meniru. Bila soalan online kita dah tahu you meniru. Bukan meniru doktor. Oh, Dia Tunjuk. dia beli hack. Doktor nak cabang kita orang lah. Tak apa, kami dapat halang. Okay. So tak ada apa-apa, kita berhenti kat sini. Okey doktor. So next meeting nanti arrange balik lah. Ya, kita akan invite kalender lah. Okay. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum. Kita ada Terima kasih salam. doktor. Waalaikumsalam.